Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang berusaha Tuan Haji Ahmad Nazri Muhammad Yusof selaku penerbit rancangan tafsir Al-Quran dan seterusnya sidang pendengar yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita berada di bulan Ramadan yang penuh dengan keberkatan ini. Marilah sama-sama kita mengambil peluang untuk memaksimumkan amalan ibadah kita di bulan Ramadan yang penuh dengan keberkatan ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi peringatan kepada kita di dalam bulan Ramadan, terutamanya hendaklah kita bersahur. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadisnya, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Hendaklah kamu bersahur kerana pada sahur itu ada keberkatan. Begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadisnya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin. Sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat ke atas mereka yang bersahur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyatakan bahawa ni'ma suhurul mu'mini at-tamru. Sebaik-baik bersahur orang mukmin itu adalah dengan tamar. Oleh kerana itu, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, gunakan peluang untuk kita setiap kali kita berpuasa dan kita mulakan dengan bersahur. Tuan-tuan, puan-puan para pendengar yang dimuliakan, bersama saya Profesor Dr. Muhammad Najib bin Abdul Kadir, Pusat Kajian Al-Quran dan As-Sunnah, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia. Pada hari ini kita akan menyambung kembali rancangan tafsir Al-Quran bagi siri ke-23. InsyaAllah pada kali ini kita akan membincangkan mengenai pentafsiran ayat ke-36 dan ke-37 surah Hud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa uhiya ila Nuhin annahu lan yu'mina min qaumika illa man qad amana fala tabta'is bima kanu yaf'alun. Wasna'il fulka bi'ayunina wa wahyina wa la tukhatibni fil ladzina zalamu. Innahum mughraqun. Dan setelah itu diwahyukan kepada Nabi Nuh bahawa sesungguhnya tidak akan beriman lagi dari kaummu, melainkan orang yang telah sedia beriman. Oleh itu janganlah engkau berduka cita tentang apa yang mereka sentiasa lakukan, dan buatlah bahtera dengan pengawasan serta kawalan kami dan dengan panduan wahyu kami tentang cara membuatnya. Dan janganlah engkau merayu kepadaku untuk menolong kaum yang zalim itu, kerana sesungguhnya mereka akan ditenggelamkan dengan taufan. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab melalui kitabnya Tafsir Al-Misbah mentafsirkan ayat ke-36 dan ke-37 surah Hud ini dengan menyatakan makna kalimah illa man qad amana. Sebahagian ulama tafsir memahaminya dengan makna kecuali. Namun pada hakikatnya makna sebenar bukan bertujuan pengecualian. Sebahagian ulama menafsirkan ia menunjukkan bahawa harapan seorang mukmin berkait kebaikannya tidak akan putus kecuali setelah terbukti dengan pasti kemustahilannya.
Kata tabtais diambil dari kata bi'sa yang difahami oleh ulama dengan maksud kesedihan, keresahan yang mengeruhkan hati dan melahirkan pengaduan serta kerendahan diri. Larangan yang difahami oleh Ibn Ashur ialah sebagai larangan bersedih setelah mendengar maklumat yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala. Jika menurut pendapat Ibn Ashur itu, maka ini menunjukkan betapa besar keinginan Nabi Allah Nuh AS untuk mengislamkan kaumnya sehingga beliau bersedih ketika mendengar bahawa tidak akan ada lagi kaumnya yang beriman selain yang telah beriman. Kemudian kata isna diambil dari kata sana'a yang mengandungi makna menciptakan sesuatu yang berkait dengan keperluan hidup yang sebelumnya belum pernah ada. Namun bahan untuk membuatnya telah tersedia. Demikian kata Asy-Sya'rawi. Terakhir kata bi'ayunina diambil dari kata a'yun yang merupakan kata jamak dari kata ain yang bererti mata. Maha suci Allah Subhanahu wa taala daripada sebarang alat untuk melihat perbuatan makhluknya. Maka di sini membawa erti Allah Subhanahu wa taala memberi perhatian yang penuh dan pengawasan yang khusus terhadap apa yang diperintahkan kepada Nabi Nuh alaihi salam. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, Profesor Dr. Tengku Muhammad Hasbi As-Siddiqi menulis kitabnya Tafsir An-Nur mentafsirkan ayat ke-36 dan ke-37 surah Hud ini dengan menyatakan bahawa Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nabi Nuh setelah kaumnya meminta agar dipercepatkan azab supaya membinasakan mereka yang ingkar. Oleh itu janganlah kamu bersedih wahai Nabi Nuh AS atas kekafiran mereka dan terhadap perbuatan mereka. Suatu masa pasti azab akan menimpa ke atas diri mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Nuh membuat kapal untuk menjadi alat untuk menyelamatkan Nabi Nuh dan orang yang beriman dari musibah karam akibat banjir besar. Maka janganlah kamu meminta rahmat kepadaku untuk mereka atau menjauhkan bencana dari mereka yang zalim, kerana aku telah menetapkan ke atas mereka dan mereka pasti akan karam. Oleh itu, janganlah kamu memberi belas kasihan kepada mereka. Tuan-tuan, puan-puan yang dimuliakan, Profesor Dr. Haji Abdul Malik bin Abdul Karim Amrullah atau lebih dikenali sebagai Hamka, melalui kitabnya Tafsir Al-Azhar mentafsirkan ayat ke-36 dan ke-37 surah Hud ini dengan menyatakan bahawa ayat ini penting untuk dijadikan pegangan para da'i, penyeru jalan kebenaran dan mubaligh supaya mereka memerhatikan nasihat Allah kepada Nuh AS agar tidak berduka cita kerana pengikut yang beriman tidak bertambah bilangan jumlahnya. Cuba kalian bayangkan dakwah baginda hampir 1000 tahun, namun tidak disambut dengan baik oleh kaumnya. Oleh itu Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi Nuh AS bersabar, tidak berduka cita dan jangan berputus asa kerana apa yang dikerjakan itu satu tugasan dan kewajipan, maka setiap hasilnya akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu, persoalan yang perlu ditanya oleh kita yang dikatakan penyambung warisan para nabi. Apalah artinya perjuangan kita dalam tempoh yang singkat untuk melaksanakan tugasan dakwah sebagai pewaris tersebut, sedangkan usia kita tidaklah sampai 1/10 dari usaha baginda Nabi Nuh AS. Kemudian firman-Nya pada ayat ke-37 berbentuk perintah agar Nabi Nuh AS membina kapal di bawah pengawasannya, kerana pada zaman itu belum pernah ada manusia yang membina bahtera sebagai alat untuk berlayar. Lalu Nabi Nuh AS mengeluh dan mengadu kepada Allah kerana orang zalim mengganggu baginda. Kemudian Allah menitahkan agar baginda bersabar dan jangan mengeluh jika diganggu, kerana dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa taala sudah pasti mereka akan ditenggelamkan kelak. Seterusnya, Ustaz Salahuddin Abdullah dan Ustaz Umar Khalid
melalui kitab mereka Tafsir Mubin, mentafsirkan ayat ke-36 dan ayat ke-37 surah Hud ini dengan Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan Nabi Nuh AS agar membuat bahtera dengan pengawasan serta kawalan daripadanya tentang cara membuatnya. Mujahid berpendapat bahtera itu hendaklah dibuat mengikut panduan dan perancangan yang telah Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan, dan janganlah engkau merayu kepadanya untuk menolong kaum yang zalim itu. Sesungguhnya mereka akan ditenggelamkan dengan taufan. Sidang pendengar yang dimuliakan, demikianlah tafsir bagi ayat ke-36 dan ke-37 surah Hud menurut pentafsiran oleh para ulama. Ayat ke-36 surah Hud ini menjelaskan bahawa setelah sekian lama Nabi Nuh AS mengajak kaumnya beriman kepada Allah, namun mereka tetap dalam kekafiran sehingga Nabi Nuh menyatakan bahawa nasihatnya tidak diterima lagi. Ayat ini memberi penegasan kepada Nabi Nuh bahawa tidak akan beriman dalam kalangan kaumnya yang selama ini keras kepala dan menolak kerasulan Nabi Nuh, kecuali orang yang sebelum ini benar-benar telah beriman kepada Allah dan mengakui kerasulannya sahaja. Oleh itu, janganlah engkau bersedih hati tentang apa yang mereka lakukan selama ini dengan menolak kerasulanmu, mendurhakai tuntunanmu dan menyakiti hatimu, kerana tidak lama lagi kami akan menjatuhkan hukuman ke atas mereka. Ketika itu Nabi Nuh mengadu kepada Allah dan memohon kepadanya, maka Allah mengabulkan permohonannya. Lalu Allah memerintahkan Nabi Nuh supaya membuat sebuah kapal untuk menyelamatkan baginda dan pengikutnya dengan pengawasan dan petunjuk wahyu Allah tentang tata cara pembuatannya. Jangan engkau katakan kepadaku sesuatu tentang orang yang zalim. Adakah engkau berharap kepadaku agar aku memberi ampun kepada mereka? Atau engkau memohon agar aku tangguhkan atau ringankan siksaan kepada mereka? Kerana keputusan aku telah aku tetapkan bahawa mereka itu pasti akan ditenggelamkan. Kemudian ayat yang ke-37 surah Hud menyatakan bahawa setelah Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan Nabi Nuh untuk membuat kapal dan mendapat wahyu tentang keputusan Allah untuk menenggelamkan kaumnya yang derhaka, maka Nabi Nuh membuat sebuah kapal besar di bawah bimbingan dan petunjuk Allah. Setiap kali pemimpin kaumnya datang melihat Nabi Nuh yang sedang membuat kapal, mereka mengejeknya kerana mereka tidak mengetahui tentang tujuan Nabi Nuh membuat kapal itu. Baginda langsung tidak menghiraukan ejekan mereka dan hanya berkata, jika kamu sekarang mengejek kami, maka kami dan orang yang membantuku membuat kapal akan mengejekmu ketika azab itu datang, sebagaimana kamu sekarang mengejek kami secara terus-menerus. Ayat ini memberi suntikan semangat bagi para pendakwah untuk terus giat melaksanakan dakwah. Hakikat dakwah ini tidak semudah yang disangka. Dalam masyarakat kini, kita dapat melihat bagaimana pendakwah, agamawan, ulama yang berusaha mengajak manusia ke arah kebaikan dan menjauhi kemungkaran ini dicemuh dan diperlekehkan oleh orang ramai. Namun itu perintah Allah Subhanahu Wa Taala untuk umat Islam menyeru manusia dengan hikmah, nasihat dan perdebatan yang baik. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah An-Nahl ayat ke-125, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Serulah ke jalan Tuhanmu, wahai Muhammad, dengan hikmah, kebijaksanaan dan nasihat pengajaran yang baik. Dan berbahaslah dengan mereka yang engkau serukan itu dengan cara yang lebih baik. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah jua yang lebih mengetahui akan orang yang sesat dari jalannya, dan dialah jua yang lebih mengetahui akan orang yang mendapat hidayah petunjuk. Sidang pendengar yang dimuliakan, antara pengajaran yang boleh kita ambil daripada tafsir ayat ke-36 dan ke-37 surah Hud ini ialah, pertama, ayat ini menunjukkan dan memberi pengajaran kepada kita semua
untuk sentiasa meneladani kisah Nabi Nuh AS sebagai manusia pilihan Allah Subhanahu Wa Taala yang berjuang dan berdakwah selama 950 tahun kepada kaumnya Bani Rasib dengan penuh keikhlasan dan ketekunan. Kedua, sifat yang ada pada Nabi Nuh AS perlu dimiliki oleh seorang da'i yang berada di medan dakwah, iaitu fasih dan tegas dalam kata-kata, bijaksana dan sabar dalam tidak tanduk melaksanakan tugas dakwah kepada kaumnya dengan penuh kesabaran yang mampu mengetuk hati nurani seorang manusia. Ketiga, Allah Subhanahu Wa Taala merakamkan kisah Nabi Nuh AS dalam Al-Quran agar kita umat di akhir zaman beroleh manfaat dan mengambil pengajaran sejarah umat terdahulu supaya kita tidak melakukan perkara yang sama dan tergelincir dari landasan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, sekian saja rancangan tafsir Al-Quran pada hari ini. Semoga kita semua mendapat manfaat daripada perbincangan ilmu ini. Insya-Allah, mudah-mudahan kita akan bertemu lagi pada siri rancangan tafsir Al-Quran yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.